ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin qulubi man syaa min ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama muttafaqun alaih wa ma'na taqaqa tataharrak wa tattarib. Baik. Inilah hadis yang ke-29 yang Imam Nawawi bawakan di dalam kitab ni, dan hadis yang kelima di dalam bab sabar ini kata Al-Imam Nawawi rahimahullah daripada Abi Zaid Usamah ibnu Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ni anak kepada Zaid bin Harithah, yang mana Zaid bin Harithah ni merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum daripada Islam memang dia dibinkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tidak membenarkan untuk bapa angkat membinkan anak angkat dengan bin dia, maka dikekalkan nama ayah dia iaitu Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ni ada anak nama nama Usamah, Usamah bin Zaid, yang mana kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi wa ibni hibbihi. Usamah ni kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid juga merupakan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Usamah, qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi jumpa dengan pergi datang ke rumah dia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ni dia tak bagi tahu anak Nabi ni siapa namanya. Kalau kita tengok dalam riwayat Ibnu Abi Shaybah di dalam kitab dia Al-Musannaf, dia jelaskan nama anak perempuan Nabi ni, anak perempuan Nabi ni nama Zainab. Nama Zainab. Dia anak perempuan Nabi ni nama Zainab, satu hari hantar wakil supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Pergi ziarah Zainab. Kata dia, inna bani qad ihtudir fashhadna. Dia kata wakil tu datang kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, Zainab pesan dekat aku sesungguhnya anak dia telah berada dalam keadaan nazak. Anak dia berada dalam keadaan yang ingin meninggal dunia. Nama anak dia ni Ali bin Abil As, ya. Dia ni bila dia anak dia sakit, anak dia nak meninggal, anak dia dah nazak, dia hantar wakil pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ziarah, datang lawat. Fa arsala yuqri'us salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kepada Zainab ni dengan kiriman salam supaya dibacakan salam dengan lafaz assalamualaikum wa yaqul. Kemudian Nabi mengatakan, inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta. Dan bagi Allah jualah apa yang dia beri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ucapan ni kepada Zainab, yang mana anak dia Ali ibn Abil As, ada juga yang kata Abdullah bin Uthman. Jadi banyak riwayat menyebutkan perkataan demikian. Baik, tapi tak apalah. Yang penting anak Zainab sedang nazak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Zainab panggil, Nabi tak pergi lagi. Nabi tak pergi, Nabi bagi ucapan salam dekat dia. Kemudian Nabi bagi ucapan ni, illa inna lillahi ma akhadh walahu ma a'ta. Sesungguhnya bagi Allah jua apa yang dia ambil, dan bagi Allah jua apa yang dia beri. Nabi berikan satu ucapan nak bagi Zainab ni perasaan sabar, perasaan supaya dapat menerima takdir Allah Azza wa Jal. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam anggap bahawasanya budak ni memang dah tak selamat dah, tak akan selamat dah, memang akan meninggal. Memang nak meninggal dah, memang dah nazak dah. Nabi pesan kepada Zainab supaya sedar akan satu hakikat bahawasanya Allah jualah pemilik apa yang ada di atas muka dunia ni, sama ada apa yang Allah beri itu pun Allah punya, apa yang Allah nak ambil dan matikan tu pun Allah punya. Kita tak berhak kata
Kenapa Allah ni zalim ambil saya punya anak? Kenapa Allah ni zalim ambil saya punya bapa? Tak boleh kata gitu. Kerana apa saja yang Allah beri hanyalah pinjaman. Allah lah pemilik yang sebenar bagi setiap sesuatu yang ada di dunia ni, dan Allah berhak ambil bila-bila masa yang dia nak. Jadi Nabi nak sedarkan Zainab akan hakikat ni, tentang hakikat ni, maka Nabi pun bacakan benda ni, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu di sisi Allah ada ajal yang telah ditentukan. Setiap orang tidak ada yang akan kekal di atas muka dunia ni, Allah akan tentukan bagi dia ajal yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Faltasbir wal tahtasib. Hendaklah dia itu bersabar dan hendaklah dia itu mengharapkan pahala. So sebab tu Imam Nawawi masukkan hadis ini dalam bab sabar. Kerana pesanan Nabi SAW kepada Zainab supaya dia sabar dan supaya dia mengharapkan pahala, menjadi bukti bahawasanya kesabaran ini merupakan satu perkara yang dimestikan bagi orang Islam, terutama apabila berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Zainab ni kena uji. Zainab ni kena uji dengan Allah, anak dia nak meninggal dunia. Dan ia merupakan satu ujian yang bagi saya beratlah. Bila tengok anak sendiri pergi dulu, nazak dulu sebelum kita. Maka Nabi pesan, apa saja yang ada dalam dunia bukan kita punya, Allah punya. Dan bila-bila masa dia boleh ambil dan dia berhak untuk ambil, maka hendaklah sabar dan hendaklah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar sambil mengharapkan pahala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Zainab pun bila dapat ucapan tu daripada Nabi, Nabi kirim salam sambil membaca ucapan tu, Zainab pun kata, aku ni aku berazam sungguh supaya Nabi ni datang juga. Dia nak juga Nabi SAW datang supaya dapat lihat anak dia yang sedang nazak. Wa faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi SAW pun bangun bila dapat utusan daripada Zainab untuk datang juga, minta tolong, merayu suruh datang juga. Maka Nabi pun bangun bersama dengan Nabi Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal dan juga Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Sabit dan beberapa orang lagi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Maka diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam budak yang nak meninggal tu, Nabi angkat. Fa aq'adahu, kemudian Nabi dudukkan dia fi hijrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dia, Nabi dudukkan dia betul-betul dekat atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa. Sedangkan waktu dia berada di dalam pangkuan Nabi tu, nafas dia tu telah pun berada dalam keadaan kita panggil apa, tidak teratur. Nafas dia tu memang tak teratur dah. Nafas dia tu laju dah. Memang dia ni tak lama dah. Kemudian bila Nabi melihat keadaan budak tu dalam keadaan nyawanya telah ingin pergi, berada dalam keadaan nazak, fafadat ainah, tiba-tiba mata Nabi berair. Mata Nabi mengeluarkan air mata. Faqala Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasulullah, ni apa pula ni? Kenapa duk menangis ni? Kenapa keluarkan air mata ni? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih. Ni adalah perasaan rahmat yang Allah Ta'ala jadikan pada setiap jiwa-jiwa hamba-Nya. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kita bahawasanya kalau kita berhadapan dengan situasi cucu kita ni, cucu Nabi dah kira kan, cucu Nabi SAW, kira cucu kita, orang yang rapat dengan kita berada dalam keadaan nazak, dan mungkin kita tahu dah tak lama dia, kalau kita tersilap ataupun tidak mampu kawal perasaan sehingga menangis itu tidak salah. Menangis itu di luar kawalan manusia. Tak mungkin kita boleh kawal diri kita menangis apabila kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Kesian sehingga Nabi SAW menangis. Usah kata kita tengok real punya orang nazak menangis.
Kadang-kadang tengok drama pun menangis. Tengok cerita Hindustan pun nangis. Walaupun tak faham. Tapi sebab dengar dia punya lagu tu bukan main sedih, dia pun menangis. Jadi menangis ni tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah sifat bagi insan. Ada kala kita perlu ketawa, ada kala kita perlu menangis, ada kala kita perlu marah, ada kala kita perlu serius, ada kala kita boleh bergurau. Semua perkara-perkara ini Islam tak larang dan Islam tidak kata untuk hilangkan. Kerana Islam datang bukan untuk mengubah manusia menjadi robot. Islam datang bukan untuk mengubah manusia jadi binatang ataupun haiwan yang tidak ada perasaan. Binatang pun ada perasaan, sayang kat anak. Jadi kalau kita ni pegang kepada agama Islam, kita kena faham betul-betul. Islam bukan satu agama yang nak buang identiti kemanusiaan. Bahkan Islam membimbing dia supaya dia selari dengan fitrah manusia. Sebab itu kalau kita tengok dalam Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak ada satu pakaian yang rasmi. Dia tak ada pakaian rasmi. India dia boleh pakai kurta dia. Dia boleh pakai kurta dia. Kalau Melayu dia boleh kekal pakai baju Melayu dia. Arab boleh kekal pakai jubah dia. Orang Melayu perempuan boleh pakai baju kurung. Kita tak kata nak jadi orang yang kuat beragama mesti pakai jubah. Jenuhlah orang nak pakai t-shirt, tak boleh. Jadi cuma Islam letakkan dress code. Islam letakkan kod etika berpakaian, iaitulah menutup aurat. Adakah Islam nak kita panggil, nak ubah manusia supaya satu fashion je? Semua mesti pakai macam ni je, satu fashion, semua jubah aja? Tidak. Kerana tak semua orang sesuai pakai jubah. Ada orang kerja pergi buat rumah, takkan nak pakai jubah, nak panjat tangga. Kan ada orang kerja kat ladang, takkan nak pakai jubah. Tak sesuai. Maka setiap orang boleh pakai pakaian yang sesuai bagi dia untuk mencari pekerjaan yang halal selagi mana dia menutup aurat. Jadi Islam tak ubah fitrah tu. Sama juga macam Nabi SAW berhadapan dengan situasi yang menyedihkan, Nabi menangis. Yang tak boleh ni bukan menangis. Yang tak boleh ni ialah meratap. Meratap kematian, mempertikaikan takdir seolah-olah macam dia tak boleh terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak boleh. Jadi bila sahabat tanya Nabi tu, sahabat ingat sekadar menangis aja dilarang. Sebab itu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, ni apa dia pula ni? Menangis." Nabi kata, "Hadhihi rahmatun." Inilah dia rahmat. Ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih. Yang Allah Taala jadikan perasaan ini ada pada jiwa setiap hamba yang dia pilih. Dalam riwayat yang lain disebut qulubi man syaa min ibadih. Bagi orang yang Allah pilih akan ada perasaan rahmat ni. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan sesungguhnya Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang bersifat ruhama, yang bersifat pengasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni memberikan kita beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, kata Syekh Mustafa Bura ketika mana dia menghuraikan hadis ni, dia kata, afadal hadis jawaz istihdari zawil fadli lil muhtadar. Dibenarkan untuk orang yang mempunyai kelebihan supaya menziarahi orang yang nazak. Maksudnya orang yang ada kelebihan agama. Sebab tu Zainab dia nak sangat Nabi hadir. Kerana anak dia tu dah nazak. Zainab bagi tahu, dia kata kalau boleh hadirlah juga. Kerana dia nak juga. Sebab apa? Sebab ada kalanya bila kita berada di peringkat akhir kehidupan, mungkin apabila datang orang yang ada kelebihan agama ni, dia memberikan kita satu semangat untuk kita bertaubat. Dia beri kita semangat untuk kita kembali kepada agama di saat-saat akhir kehidupan kita. Berkemungkinan juga dia akan ajar kita benda-benda yang sunnah ketika nak menghadapi kematian. Kadang-kadang orang tak tahu. Jadi bila datang orang yang pandai dalam agama ni, dia ajar. Dia kata ucaplah la ilaha illallah. Kemudian haraplah kepada Allah. Mintalah ampun daripada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jadi ni kepentingan kalau kita ni
ada berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan orang yang sedang nazak, kalau boleh usaha supaya orang yang ada ilmu agama, yang tinggi ilmu agama ni untuk bersama untuk menziarahi orang yang sedang nazak, ya. Bagus. Lirajai barakatihim wa du'aihim. Selain daripada kita mengharapkan dia mengajar benda-benda sunnah sebelum orang yang nazak itu meninggal, kita juga mengharapkan doa orang yang saleh ni. Kerana kita mengharapkan keberkatan doa dia, yang mana orang saleh ni Allah Ta'ala sayang lebih dan doa dia didengari lebih berbanding kita. Kerana dia ni orang saleh, orang yang Allah sayang, orang yang jaga ibadat. Jadi kalau dia hadir, paling tidak dia boleh doa. Selain daripada dia boleh ajar benda-benda sunnah, selain daripada dia ajar kita supaya tak putus asa dengan Allah Azza wa Jal, sentiasa bertaubat kepada Allah, kita juga mengharapkan doa dia. Mengharapkan doa dia. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni juga mengajar kita tentang at-targhiba fi syafaqah ala khalqillah wa rahmati lahum. Hadis ni juga memberikan kita satu pengajaran tentang kepentingan kita mengasihi sesama makhluk. Ini juga benda penting. Bukan bermakna bila kita ni dah berada di tingkat ilmu agama tinggi sikit pada orang lain, maka kita sombong. Tak perlu fikir dah, tak perlu kasih dah pada orang lain. Tidak. Kita juga perlu untuk mewujudkan dalam diri kita perasaan sayang, perasaan kasih, perasaan kesian kepada orang-orang yang layak untuk dikasihani, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis ni. Dan hadis ni juga memberikan kita satu peringatan min qaswatil qalb wa jumudil ain, tentang kekerasan jiwa dan mata yang kering daripada mengalirkan air mata. Jadi kalau kita berhadapan dengan situasi yang menyedihkan, kita tak sedih, sepatutnya kita insaf, kita tak insaf, jiwa telah menjadi kerah, ni bahaya. Sebab itu Nabi SAW tunjuk dalam hadis ni, Nabi sangat tersentuh perasaan dia bila melihat budak tu lah. Dan hadis ni juga kata Syekh, jawazal buka min ghairi nauhin. Dibenarkan kita ni untuk menangis ketika mana berhadapan dengan situasi keluarga kita meninggal, orang yang kita sayang meninggal, orang yang kita kasih meninggal, kita dibenarkan untuk kita kata menangis min ghairi nauh. Bukan menangis itu bukan meratap, bukan koyak baju, bukan tampar pipi, bukan petikai takdir. Tak. Hanya sekadar tangisan. Itu dibenarkan kerana itu selari dengan fitrah. Benarkan, dibenarkan ni selari dengan fitrah. Mana ada orang yang tidak sedih bila mana berhadapan dengan situasi orang yang rapat dengan dia, yang dekat dengan dia meninggal dunia. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni juga memberikan kita satu pengajaran penting, iaitu tasliyata man nazalat bihil musibah bima yukhaffifu min alami musabihi. Iaitu penting juga sunnah apabila kita berhadapan dengan situasi orang yang kita kenal, orang yang kita tahu dia terima musibah, seeloknya kita ucapkan perkataan yang boleh meredakan kesakitan dia, yang boleh meredakan kesedihan dia. Yang dia dengar, dia boleh rasa lega. Yang bila dia dengar, dia boleh rasa tenang. Sebab itu Nabi ucap dekat Zainab macam ni. Nabi kata sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil, bagi Allah juga apa yang dia beri. Semua orang, semua makhluk ada ajal yang telah ditentukan. Maka hendaklah dia sabar dan mengharapkan pahala. Maksudnya, kalau seseorang itu tak boleh terima Allah Ta'ala matikan anak dia, dia kena tahu satu hari nanti dia akan mati juga. Kalau dapat tangguh sekarang pun satu hari akan mati juga. Semua makhluk dalam dunia ni akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Itu ketentuan Allah. Kalau tak hari ni akan datang mesti kena. Kita yang sedih ni pun satu hari akan kena.
Mungkin hari ni kita tengok orang meninggal. Kan ada kawan saya bulan lepas meninggal dunia. Tiba-tiba baru sedar yang dia ada kanser hidung tahap 4. Mungkin sebelum ni dia ada rasa sakit tapi dia tak layan kot. Tiba-tiba dah tahap 4. Saya pun terkejut, meninggal bulan lepas. Muda lagi. Umur rasanya 2 tahun ke 3 tahun tua sikit daripada saya. Meninggal dunia. Kita dengar orang meninggal dunia. Kita dengar kawan meninggal dunia. Kita dengar ahli keluarga terdekat meninggal dunia. Bila kita dengar berita meninggal dunia ni, sebenarnya ia merupakan satu berita yang nak bagi tahu kita, kamu juga makin hampir dengan satu hari yang kamu tidak boleh lari. Iaitulah hari di mana kamu dijemput oleh malakul maut, malaikat maut. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, sepastinya kematian itu akan menemui kamu. Jadi benda ni kita tak boleh lari. Baik. Apa yang kita perlu buat? Kita ucapkanlah bila kita tengok orang kena musibah, anak dia sakit, mungkin dia ni ada ahli keluarga dia meninggal, kita ucapkan perkataan yang boleh tenangkan dia. Ucapkan perkataan yang boleh rasa dia, bila dengar ucapan kita, dia rasa lega. Rasa lega. Dan inilah kepentingan ucapan ta'ziah. Ucapan ta'ziah bukan dengan mengucap perkataan TAKZIAH. Itu bukan ta'ziah yang dituntut. Kadang-kadang saya tengok dalam Facebook, bila ada meninggal je, orang semua pakai type TAKZIAH. Ta'ziah, salam ta'ziah, salam ta'ziah. Tu bukan ta'ziah. Ta'ziah dalam agama ni bermaksud ucapan memberikan ucapan yang kita beri kepada orang yang terkena musibah kematian supaya dia sabar, dapat pahala atas kesabaran, dan supaya mayat yang muslim tu bila dia meninggal diampunkan oleh Tuhan, dan orang yang sabar ni dapat pahala dan dibaiki kesedihan dia segera. Tu maksud takziah. Jadi kalau orang dulu-dulu dia datang rumah orang meninggal, dia akan salam, kemudian dia kata, saya ucapkan, saya doakan supaya mayat ini digolongkan di dalam golongan orang saleh, dan saya doakanlah supaya awak sabar, banyakkan bersabar, dapat pahala insya-Allah kita sabar ni, dan supaya dapat tenang segeralah, supaya jangan sedih lama-lama sangat ni. Itu ucapan takziah yang betul. Kalau tak pun ucaplah macam mana yang Nabi ucap ni. Sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala ambil tu tetap dia punya. Sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala tak bagi tu pun dia punya. Yang Allah tak bagi tu tetap dia punya. Yang Allah Ta'ala bagi dia punya. Yang Allah Ta'ala ambil pun dia punya. Dan semua benda dalam dunia ni ada ajal. Sabarlah. Dan haraplah pahala daripada Tuhan. Kalau kamu tak sabar pun, orang tu meninggal juga. Kalau kamu sabar pun, orang tu meninggal juga. Kita duk meratap macam mana pun, mayat tak akan bangun. Kalau kita meratap, kalau kita pukul dada, koyak baju, tiba-tiba mayat tu bangun balik, saya ingat kita pun lari tak cukup tanah. Katalah, doktor dah kata dia dah mati kan. Kita pun tengok, memang mati dah. Kita pun meratap. Oleh, meratap. Tak puas hati. Sekali mayat bangun. Apa khabar semua? Kan, apa khabar semua? Saya ni dah mati dah tapi bangun baliklah. Rasa nak tengok tuan-tuan dan perempuan meratap ni. Saya ingat yang meratap paling kuat itulah dialah lari. Dah macam Do dengan Minah dah siapa mati dulu. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian, kita meratap ke, kita tak meratap ke, kita tidak boleh mengubah takdir. Cuma kita ada dua jalan je depan kita ni. Kalau kita meratap, kita menempah dosa daripada Allah. Kalau kita reda dan kita sabar, insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan pahala. Yang mana pahala itu sangat tinggi. Kerana kesabaran ni pahalanya tidak ada hisap, yang mana tidak ada skema. Kita pilih dua jalan. Takdir berlaku dan takdir tidak boleh diubah bila ia telah berlaku. Tak boleh ubah. Walaupun kadang-kadang sedih aja kan. Sedih aja bila kita kematian orang yang rapat, sedih. Tapi bila dah tanam di kubur, balik juga dia. Tak tinggal dia kat sana. Tak ada dia nak pergi tinggal kat kubur tu walaupun sayang kat suami dia. Kan? Ada satu kisah. Ni nak cerita tu tuan-tuan ni. Kan? Kebetulan saya pun hari ni
tekak sakit sikit. Bercakap banyak sangat. Nak relax kejap. Ada satu kisah. Haji ni, dia meninggal isteri kan. Jadi, bila lepas meninggal tu, orang tengok hari-hari. Ya, hari-hari bawa pergi ke kubur isteri dia, bawa air. Hari-hari. Siram kubur isteri dia, siram kubur isteri dia, siram. Orang pun tengok dekat dia, orang kata, Haji, sudahlah Haji. Ziarah kubur ni bagus, tapi tengok macam tak ada kerja lain pula nak buat ni, macam tak boleh lupa. Macam tak boleh lupa ke arwah isteri tu. Dia kata, iyalah, saya ni sebenarnya nak kata teringat tu memang teringat lah. Kan? Dia isteri saya teringat. Tapi saya boleh je move on. Dia kata, boleh je move on. Habis tu, kenapa pergi tiap-tiap hari buat air ni? Dia kata, sebab sebelum meninggal, isteri saya pesan, Abang Haji, kalau saya meninggal, kalau nak kahwin lain, tunggulah rumput tumbuh kat kubur saya dulu. Tu yang saya bawa air tiap hari tu. Nak bagi rumput tumbuh. Tu cerita sikit lah. Kan? Jadi nak bagi tahu, kita tak boleh nak ubah takdir. Takdir yang Allah Ta'ala dah beri, kita tak boleh nak ubah setelah ia berlaku. Bila dah berlaku, tak boleh buat apa. Memang ia berlaku. Cuma ada dua jalan. Sama ada kita nak pilih jalan yang berpahala dengan sabar, ataupun kita nak pilih jalan yang menempah kemurkaan Allah, iaitu buat benda yang Allah larang, petikai takdir, meratap, meraung. Ini dua jalan. Kalau setakat sedih, boleh sedih. Nangis, boleh nangis. Tapi tanpa ratapan. Tanpa laungan suara. Kerana semua ini benda yang dilarang di dalam agama. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga memberikan kita wafil hadis irsyadun wa tawjih ila adabi ta'ziyah bi mutalabati man nazalat bihil musibah bi ayyasbir wa yahtasib. Dan dalam hadis ini ada dalam hadis ini benda pengajaran yang boleh untuk kita gunakan tentang adab ta'ziyah. Adab ta'ziyah apa? Iaitu kita minta orang yang terkena musibah supaya dia sabar dan mengharapkan pahala. Itu takziah sebenarnya. Mengucapkan perkataan takziah semata-mata belum mencukupi. Kalau kita pergi jumpa orang, takziah ya, takziah. Itu tak cukup lagi tu. Sepatutnya kita ucap, sabar ada pahala tu atas kesabaran. Moga Allah ampunkan si mati dan moga Allah rawat kesabaran ni segera. Kesedihan ni segera supaya Allah Ta'ala rawat. Rawat segera supaya dapat ceria balik seperti biasa. Itu takziah. Itu sebenar takziah. Jadi maksud bila kita nak ucap ucapan takziah, pastikan kita ucap perkataan ini. Ada benda-benda. Dia tak spesifik dengan lafaz-lafaz tertentu. Apa saja ucapan yang ada kandungan suruh orang tu sabar, suruh orang tu harap pahala daripada Allah, itu takziah. Cukup. Apa saja perkataan. Kalau kat Melbourne, cakap orang putih pun tak apa. Cakap orang putih pun tak apa. Cakap Inggeris pun tak apa. Kan? Tuan-tuan cakap lah. Apa? Tuan-tuan lebih pandai daripada saya. Cakap orang putih ni saya tak pandai. Okey. Kemudian, hadis ni juga menunjukkan tentang rahmatun Nabi SAW wa syafaqatuhu. Hadis ni juga menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sifat rahmat Nabi SAW kepada budak-budak. Sifat rahmat Nabi SAW kepada cucu dia, sehingga apabila cucu dia nazak, Nabi pun menangis. Nabi pun menangis. Tak adalah istilah no woman, no cry, kan? Kadang-kadang dia banyak sangat dengar Bob Marley, dia kata saya orang lelaki tak boleh menangis. Orang lelaki boleh nangis. Orang lelaki boleh nangis. Nangis orang lelaki ditika semayang. Nangis orang lelaki waktu malam sedang muhasabah diri. Nangis orang lelaki bila perlu. Berhadapan dengan situasi macam Nabi ni. Tengok anak kecil dalam keadaan nazak, dalam keadaan struggle, nak bernafas pun susah, dan nangis. Tak ada masalah. Itu dibenarkan, bahkan itu tidak kurangkan sedikit pun daripada kita panggil perasaan ataupun sifat seorang lelaki. Jadi ini penting ya. Baik. Hadis yang ke-30 ni macam panjang sikit. Hadis 30 ni macam panjang sikit, apa kita baca pelan-pelan insya-Allah. Hadis nombor 30.
Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Suhaib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, kana malikun fi man kana qablakum, ada seorang raja yang mana dia di zaman sebelum kamu, wa kana lahu sahir, dan dia mempunyai tukang sihir. Raja ni dia ada tukang sihir, Nabi kata. Falamma kabir, ketika mana tukang sihirnya menjadi tua, qala lil malik, tukang sihir kata pada raja itu, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihr. Sesungguhnya aku telah tua, hantarkan kepada aku seorang budak muda supaya aku boleh mengajar kepadanya sihir. Zaman dulu raja memang ada sihir, tukang sihir, supaya nak tunjuk kehebatan. Nak tunjuk kehebatan raja macam Firaun lah. Nak tunjuk kehebatan dia, tukang sihir semua geng dia. Dia berikan tukang sihir ni keistimewaan yang pelbagai supaya tukang sihir ni sentiasa berkhidmat untuk raja ni. Jadi pada satu hari, tukang sihir raja ni dia dah tua. Dia kata tak lama lagi ni saya nak mati dah. Jadi hantarlah satu orang budak muda yang saya boleh ajar sihir kat dia. Bagi biasiswa. Negara bagi biasiswa supaya dia menjadi tukang sihir pelapis negara. Kan, tukang sihir pelapis. Maka fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka raja pun hantarlah seorang pemuda supaya dia boleh ajar pemuda ni sihir. Ajarlah dengan biasiswa kerajaan, yang mana raja ni mengharapkan agar budak ni bila dah cukup pandai boleh gantilah tukang sihir yang tua tu. Sebagai protege lah kita panggil. Tunjuk aja aku sifu, kan? Okey. Baik. Wa kana fi tariqihi idza salak rahib. Budak muda ni pun pergilah belajar. Nak pergi belajar sihir ni, Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata bila budak muda ni nak pergi belajar sihir dengan tukang sihir, dia akan melalui satu kawasan yang mana kawasan tu ada rahib, ada tok syekh, ada orang yang kuat ibadat, yang menyembah Allah, yang bertauhid kepada Allah zaman tu. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Dia pun duduk kadang-kadang dengan kaki ibadat ni, dia duduk dengan tok syekh ni, dia mendengar kalam tok syekh ni, dia suka dengan kalam tok syekh. Ni benda yang kita tak boleh nak nafi. Hidayah ni, kalam yang benar ni tuan-tuan dan puan-puan, dia membuka jiwa manusia. Dia buka jiwa manusia. Selagi mana dakwah kita ni Quran dan Sunnah, selagi mana isi kandungan ajaran kita ni Quran dan Sunnah, kita jangan takut. Orang tak suka pada peringkat awal mungkin kerana dia tak faham. Tapi lama-lama bila dia faham, dia akan terima. Sama macam budak ni juga. Dia dengar kalam Tok Syekh ni, tambahlah lelaki ni budak muda, kira macam cawan kosong, tak belajar ilmu apa lagi. Sedia untuk diisi dengan ilmu agama, dengan hidayah. Dia dengar kalam Tok Syekh, fa'ajabahu. Dia dengar kalam Tok Syekh, dia suka. Mungkin jelas, mungkin ada dalil, mungkin make sense, mungkin logik dan seumpamanya. Wa kana idza ata sahira marra birrahib wa qa'ada ilaih. Nabi kata apabila dia nak pergi jumpa tukang sihir, dia akan melalui Tok Syekh ni dan duduk sekejap dengan Tok Syekh ni. Fa idza ata sahira darabahu. Dan bila dia jumpa je dengan tukang sihir pukul dia. Sebab dia budak lagi kan. So tukang sihir ni denda dia. Pasal apa denda? Denda kena pukul sebab lambat. Okey. Fashaka dhalika ila rahib. Maka dia pun mengadu dekat tukang apa ni ibadat ni. Dia mengadu lah dekat Tok Syekh ni. Qala idza khashita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Kamu ni kalau kamu nak pergi jumpa aku juga dan kamu takut dimarahi oleh tukang sihir, kamu sebutlah kepada tukang sihir tu, kenapa bila ditanya kenapa lambat, kamu sebut yang halang aku keluarga aku. Yang halang aku keluar adalah keluarga aku. Manakala kalau kamu takut dengan keluargamu, kalau mereka tanya kenapa kau balik lambat, kamu sebut yang menghalang aku daripada balik awal ialah tukang sihir. So maksud Tok Syekh ni dia ajar helah. Helah dalam cakap. Kerana nak belajar agama ni satu kemestian, dan mungkin Tok Syekh ni tengok budak ni pun ada potensi.
Dia tak nak lepaskan budak ni. Dia kata kalau kamu takut, lepas ni kalau Tok Syekh tanya, kenapa kamu lambat? Kamu kata keluarga kamu halang kamu. Dan sebenarnya tak tipu, memang keluarga yang tahan. Keluarga boleh halang bila-bila masa saja. Dan bila keluarga kamu tanya, kenapa kamu lambat balik? Kamu katalah tukang sihir yang tahan kamu. Kamu jangan sebut nama aku. Memang betul, kalau dia tak jumpa tukang sihir, dia boleh balik awal. Kan? Baik. Fabainama huwa ala dhalik. Bila dia berjalan begitu, kehidupan dia begitulah. Nak jumpa dengan tukang sihir, akan duduk sekejap dengan Tok Syekh, sampailah satu ketika, ya, sampai satu ketika, fabainama huwa ala dhalik id ata ala dabatin azimah. Dalam keadaan dia begitu, tiba-tiba dia terjumpa satu binatang yang besar. Dalam riwayat sebahagiannya sebut singa lah. Dia satu, dalam riwayat ni tak disebut. Dia kata satu dabah azimah, satu binatang yang besar, qad habasatin nas, yang mana binatang ni dia halang manusia lalu dekat jalan. Faqala al-yawma a'lam, maka dia kata hari ni aku boleh tahu, as-sahiru afdal amir rahibu afdal. Hari ni aku boleh test, aku nak tahu, aku boleh tahu adakah si tukang sihir yang afdal ataupun Tok Syekh yang afdal. Fa akhadha hajara, maka dia ambil seketul batu. Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas. Dia ambil seketul batu, dia kata, ya Allah, kalaulah urusan ataupun ilmu Tok Syekh ni lebih engkau suka berbanding ilmu tukang sihir, maka bunuhkanlah binatang ni sehingga manusia boleh lalu. Faramaha faqatalaha wa madannas, maka dia pun baling batu tu lepas dia doa, dan batu tu membunuh binatang tu dan manusia boleh lalu. Fa'atar rahib fa akhbarahu. Bila berlaku benda ni karamah lah, kita panggil karamah budak ni. Orang budak ni orang baik, orang soleh, Allah Taala bagi kelebihan. Ambil batu, baling batu, mati binatang besar tu. Jadi dia pun cerita kat Syekh, dia seronoklah cerita kat Syekh. Dia cerita kat Syekh, maksudnya ilmu Syekh betul. Sebab dia doa tadi, kalau ilmu Syekh tu betul, bunuh binatang ni. Baik. Bila dia bagi tahu, faqala lahu rahib. Bila dia bagi tahu kepada Tok Syekh kata pada dia, ai bunai, aduhai anakku, antal yauma afdal minni. Sesungguhnya kamu pada hari ini lebih baik daripada aku. Kamu ni di sisi Allah, darjat kamu lagi tinggi pada aku kerana kamu ada karamah, aku tak ada. Ni Tok Syekh ni mengajar betul sampai anak murid jadi hebat sungguh. Dia bukan macam Tok Syekh kita kadang-kadang ajar kita silat, dia tinggal satu buah kat dia. Dia kata kalau anak buah aku lawan tokek, aku guna buah ni. Nanti anak murid dia pula ajar kepada anak murid tinggal simpan juga satu buah. Dia pun anak murid pun ajar tinggal satu buah. Lama-lama tinggal kat kita satu buah je lah. Semua pakat sorok satu buah masing-masing. Tetapi dalam agama ni dia tak ada sifat nak bagi dia lebih superior berbanding anak murid dia. Dalam Islam tak ada benda tu. Dalam Islam kalau anak murid kita boleh jadi lebih hebat, patut kita kena usaha supaya anak murid kita jadi lebih hebat daripada kita. Jadi lebih hebat daripada kita. Ni agama lah. Sebab tu Tok Syekh kata, hari ni kamu telah menjadi afdal lagi pada aku. Dia kata, qad balagha min amrika ma ara. Sesungguhnya telah sampai daripada urusanmu apa yang aku lihat. Wa innaka satubtala. Sesungguhnya kamu akan diuji. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Dan apabila kamu diuji nanti, kamu janganlah babitkan aku. Kenapa Tok Syekh nak lepas tangan ni? Tok Syekh takut dia tak boleh tahan ujian tu. Sebab anak murid dah jadi lebih hebat daripada Tok Syekh, ujian anak murid takut Tok Syekh tak boleh tanggung. Tok Syekh tu dia takut dia tak boleh tanggung ujian anak murid dia. Jadi dia kata kalau kamu ditangkap ke apa-apa nanti, kamu jangan tunjuk pada aku. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras. Jadi budak ni punyalah hebat sampaikan dia boleh untuk mengubati orang-orang yang terkena kusta dan sopak. Wa yudawin nas, dan dia boleh mengubati manusia min sairil adwa, daripada segala jenis penyakit.
Fasami'a jalisun lil malik kana qad ami fa atahu bihadaya katsira. Kemudian adalah seorang menteri yang rapat dengan raja, dia ni telah buta dan dia mendatangi ya mendatangi budak muda ni dengan hadiah yang banyak. Kemudian dia kata pada budak ni, maha huna laka ajma' in anta syafaitani. Semua yang aku bawa hadiah yang banyak ni untuk kamu semuanya, jika engkau berjaya untuk sembuhkan mata aku, sebab dia dah buta. Budak ni kata, inilah ashfi ahada, sesungguhnya aku tak boleh menyembuhkan sesiapa. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang memberikan penyembuhan itu hanyalah Allah. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka dia ni pun, budak ni pun ubatilah budak orang yang sekejap. Akmah ni bukan kusta, akmah ni orang buta, sorry ya. Saya tersilap terjemah tadi. Orang buta dan orang sopak. Orang yang asal buta dan orang sopak dia boleh ubati. Jadi orang yang rapat dengan raja ni, dia tu buta. Dia buta, dia dengar budak ni boleh mengubati orang buta, maka dia pun pergi. Dia pergi, dia bawa harta banyak, dia kata kalau kau boleh ubat aku, ni semua kau punya. Dia kata aku tak boleh ubat siapa, yang hanya mengubati hanyalah Allah. Fa'atal malik. Maka yashfillahi ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafak. Kalau engkau beriman kepada Allah, kau boleh doa kepada Allah supaya Allah memberikan kesembuhan kepada mata engkau. Fa amana billahi ta'ala fasyafahullah. Maka dia pun beriman kepada Allah dan Allah pun sembuhkanlah mata dia. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka dia pun pergi jumpa dengan raja, dia duduk sebelah raja sama seperti mana sebelum-sebelum ni dia memang duduk dengan raja. Faqala lahul malik, raja ditanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan kepada kamu penglihatan kamu? Qala rabbi, dia kata Tuhan akulah. Qala awalaka rabbun ghairi, adakah engkau mempunyai Tuhan selain pada aku? So raja tu mengaku Tuhan rupanya. Raja tu dia mengaku Tuhan ya. Qala rabbi wa rabbukallah, menteri ni kata Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa aqadahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala ghulam. Raja ni tangkap menteri tu, seksa dia sehinggalah dia menunjukkan kepada budak tu. Dia tunjuk, dia kata sebenarnya yang ajar aku tentang agama ni budak ni lah. Okey. Faji'a bil ghulam. Maka budak ni pun ditangkap, dibawa ke raja. Faqala lahul malik. Raja kata kepada budak ni, ya bunai, ai bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras. Wahai anakku, sesungguhnya telah sampai daripada sihirmu apa yang kau boleh ubat orang buta dan orang sopak. Maksudnya kalau raja memang dia kenal dengan budak tu. Sebab bukan raja yang bagi beasiswa budak ni jadi protege, tunjuk ajar kusifu daripada tukang sihir tu. Jadi bila raja tengok, lah budak ni ke? Budak ni memang dapat beasiswa kerajaan. Dia kenal lah. So bila dia kenal, dia kata, wahai anakku, sesungguh telah sampai daripada ilmu sihir kamu ni, sampai kamu boleh untuk ubati orang buta dan orang sopak. Orang buta boleh celik, orang sopak boleh sembuh. Hebat kau punya sihir ni. Jadi dia terkejutlah raja tu. Wa taf'alu wa taf'al, dan kau boleh buat macam-macam lagi. Faqala, budak ni kata, inni la ashfi ahada, sesungguhnya aku tak menyembuhkan sesiapa. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Dia tangkap budak ni, raja ni tangkap budak ni, azab budak ni, siksa budak ni sampai budak ni mengaku, dia kata aku belajar ilmu agama ni daripada tok syekh yang duduk di sekian-sekian tempat. Faji'a bir rahib, ditangkaplah tukang rahib ni, tukang tok syekh ni, orang yang mengajar ilmu agama yang betul pada budak ni, dia tangkap. Faqila lahu irji' an dini, kembalilah kamu kepada agama kamu, iaitu mengaku raja sebagai Tuhan. Fa'aba, maka tok syekh tak mau. Fada'a bil minsyar, maka raja pun bawakan gergaji. Fawudi'al minsyaru fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah.
Kemudian dia gergaji kepalanya sampai terbelah dua. Masa Tok Syekh tu kepalanya kena gergaji sampai terbelah dua. Summa ji'a bi jalisil malik. Kemudian dibawa pula menteri yang asalnya tadi beriman kepada Allah dan sembuh mata dia, ditangkap oleh raja. Faqila lahu irji' an dini, kembali kamu kepada agama kamu. Fa aba, dia pun tak mau. Dia kata aku nak beriman dengan agama yang benar, menyembah Allah. Fawudi'al minsharu fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Maka digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Ya. Summa ji'a bil ghulam. Kemudian raja pun bawakan budak muda ni. Faqila lahu irji' an dinik. Dikatakan, kembalilah kamu kepada agama kamu yang asal, yang menyembah raja. Fa aba, dia tak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Maka raja pun minta beberapa orang daripada orang yang rapat dengan dia bawa budak ni. Faqala idhahabu bihi ila jabali kadha wa kadha fas'adu bihil jabala fa idza balagtum dharwatah fa in raja'an dini wa illa fatrahu. Dia kata pergi bawa budak ni ke bukit sekian-sekian, bawa sampai naik puncak bukit, kemudian tanya dia, nak kembali ke tidak pada agama asal? Kalau tak, campak dia ke bawah. Biar budak ni mati. Kata kenapa budak ni tak digergaji kepala? Mungkin sebab budak ni muda lagi. Dia raja pun dia macam kata tak payahlah gergaji kepala dia, bawa ke bukit, biar budak ni kembali kepada agama asal. Kerana bila ada atas bukit tu dia takut dah. Kalau dia tak kembali, campak daripada atas bukit. Mungkin juga sebab budak ni kan budak dah makan dah makan harta kerajaan, dah makan beasiswa, budak yang cerdik. Dia sebelum nak pilih budak ni mestilah dia buat temu duga dulu. Cari budak yang terbaik dulu, bukan pilih budak biasa-biasa punya. So bila budak ni buat perangai, raja ni marah, dia cari siapa yang mengubah budak ni jadi daripada tukang sihir jadi orang beriman pula. So dia tak naklah bunuh budak ni sebab budak ni ada potensi. Tu dia suruh dia suruh budak ni dibawa ke bukit, bagi kita panggil ancaman dulu. Gertak dulu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, fadhahabu bihi, kata Nabi SAW, fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabala thumma qala Allahumma kfinihim bima syi'it. Bila bawa sampai ke atas, budak ni doa, ya Allah, cukupkanlah aku daripada mereka dengan apa yang kau mahu. Cukupkan aku ya Allah. Engkau cukup bagi aku wahai Tuhan. Maka dia doa macam tu, farajafa bihimul jabal. Tiba-tiba bukit bergoncang, fasaqatu. Yang bawa dia jatuh ke bawah. Asalnya nak tolak dia ke bawah. Budak tu selamat, yang bawa dia pula yang binasa. Waja'a yamshi ilal malik. Dia pun jalan balik jumpa raja balik. Masuk pula di dalam istana jumpa raja. Faqala lahu malik, ma fa'ala ashabu? Mana yang dok bawa tadi tu ni? Mana pengiring kamu yang tangkap kamu tadi? Faqala kafanihimullah. Allah telah mencukupkan aku dengan mereka. Allah mencukupkan aku, maksud Allah selamatkan aku. Allah selamatkan aku, mereka telah meninggal dunia. Fadafa'ahu ila nafari min ashabi. Dibawa, dipanggil lagi orang lain, pengawal yang lain, tolong bawa dia ni. Dia kata tolong bawa. Idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihil bahar. Bawa budak ni sampai kepada tepi pantai, bawa masuk dia dalam sampan tengah-tengah laut. Bawa sampai tengah-tengah laut. Fa in raja'an dini wa illa faqdhifu. Supaya gertak dia sampai dia kembali kepada agama sembah raja, kalau tidak campak dia masuk laut. Biar dia lemas. Baik. Fadhahabu bihi, dia pun bawa. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'it. Wahai Tuhan, cukupkanlah aku daripada mereka dengan apa yang kau inginkan. Fankafa'at bihimus safina faghariqu. Terbalik. Bergoyanglah, kita panggil bergoyang sampan tu. Terpelantinglah orang yang bawa dia kekal duduk hidup. Waja'a yamshi ilal malik. Dia pun balik jumpa raja. Balik jumpa raja. Faqala lahul malik. Raja pun terkejut tengok. Raja kata, ma fa'ala ashabu? Mana tadi pengiring yang bawa kamu? Dia kata, kafanihimullah. Allah mencukupkan aku dengan mereka. Faqala al-malik. Maka kata raja, innaka lasta wa qala lil malik.
Budak ni kata pada raja, innaka lasta biqatili, sesungguhnya kamu tidak boleh membunuh aku hatta taf'ala ma amuruka bihi, sehingga kau buat apa yang aku suruh. Apa dia? Raja pun tak sabar-sabar ni. Raja kata, ma huwa? Apa dia? Budak ni kata, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kamu himpunkan manusia di satu tempat, wa taslubuni ala jiz'. Kemudian kau ikat aku di batang pokok. Salibkan aku di batang pokok. Kemudian budak ni kata, summa khudh sahman min kinanati, kemudian ambil satu anak panah daripada bekas panah aku. Summa da'is sahma fi kabidil qaus, kemudian letakkan anak panah betul-betul di dalam busur panah. Kemudian katakanlah, bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, aku akan mati, dia kata. Maka summar mini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kemudian panahlah aku, bila kau buat benda ni, engkau akan bunuh aku. Maka fajama'an nasa fi ta'idin wahid. Raja tak sabar dah ni. Dua kumpulan dia dah mati. Dia tak sabar nak bunuh budak ni. Dia buat macam mana yang budak ni kata. Dihimpunkan manusia di satu tempat. Wasalabahu ala jiz'. Kemudian diikat budak ni dekat batang pokok. Summa akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian dia ambil satu anak panah daripada bekas anak panah. Summa wada'a sahma fi qabidi qaus. Kemudian diletakkan di busur panah. Summa qal, kemudian dia kata, bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Summa ramahu, kemudian dia pun panah budak tu. Fa waqa'a sahmu fi sudghihi fa wada'a yadahu fi sudghihi famat. Kemudian anak panah terkena pada kawasan kepalanya, kawasan di antara mata dan juga telinga ni. Saya pun tak tahu kawasan ni dalam bahasa Melayu dipanggil apa. Terkena kawasan ni anak panah, dan dia pun pegang, dia ingat dia tahu dia kena, dan dia akhirnya mati. Faqala an-nas amanna birabbil ghulam. Manusia tengok kan, dia suruh himpun manusia, semua manusia pakat tengok. Bila manusia tengok raja doa macam tu dengan nama Allah Tuhan budak ni, orang semua jadi beriman dengan Tuhan budak tu. Mereka pun kata, amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Fa'uti al-malik, maka raja pun didatangi dengan orang dia. Faqila lahu, dan dikatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahdhir qad wallahi nazala bika hadruk. Kamu tidak lihat ke apa yang kau takutkan sebelum ini? Sesungguhnya demi Allah telah berlaku apa yang kau takutkan. Apa yang kau risaukan tu telah berlaku. Kau bunuh budak ni sebab kau tak nak orang beriman lupakan kau sebagai Tuhan. Hari ni kau bunuh budak tu, semua pakat beriman dengan Tuhan budak tu, dia kata. Pengawal raja ni lah. Qad amanna nas, manusia telah beriman, dia kata. Fa amara bil uqdud, jadi raja tak ada pilihan. Raja pun arahkan supaya dibuat parit. Fi afwahi sikat. Yang mana parit ni dibuat di kawasan pertemuan jalan-jalan utama. So dia letakkan di situ. Fa khuddat wa udriman niran, maka dia pun diletakkan api dalam parit tu. Wa qala man lam yarji' an dini faqhimuhu fiha. Siapa yang tak kembali kepada agama dia, tolak dia masuk dalam parit berapi ni. Au qila lahu iktahim, ataupun sebutkan terjunlah. Fa fa'alu, mereka buat macam mana yang Tuhan nak, macam mana yang raja tu nak. Terjun, pakat terjun hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyulaha. Datang seorang perempuan, dia bawa satu orang budak. Fataqa'asat an taqa'a fiha, dia pun takut nak terjun. Faqala lahal ghulam, maka berkatalah anak dia tu, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah, kerana kamu berada di atas kebenaran. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil lah. Yang kita boleh ambil antaranya adalah, dalam hadis ni menunjukkan kepada kita tentang kelebihan orang mengaji agama lah. Kelebihan orang mengaji agama ni yang mana kita boleh bezakan agama yang ilmu yang betul dengan ilmu yang salah. Budak ni belajar dua-dua. Akhirnya dia timbang dan dia tahu ilmu agama ni lah yang betul. Sebab tu dia doa tadi, dia kata, ya Allah, kalau urusan Tok Syekh lebih kau suka berbanding urusan tukang sihir, matikanlah binatang ni.
Dia tak kata wahai Tuhan, kalau ilmu tukang sihir lebih kau suka berbanding, dia tak dahulukan ilmu tukang sihir dalam doa. Kerana memang kecenderungan dia lebih kepada Tok Syekh tu. Sebab tu dia pergi belajar dengan Tok Syekh tu walaupun dia tak dibayar, walaupun dia tak disuruh, dia tak pergi. Kerana hidayah dan iman sentiasa dapat mengalahkan hujah-hujah yang datang daripada ilmu yang batil. Ilmu yang benar pastinya akan menang. Baik, itu pertama. Yang kedua, orang-orang mukmin ni akan diuji dalam hidup. Siapa saja yang beriman, terutama orang yang baru nak berubah, pastinya akan diuji. Kerana Tuhan nak tengok sekuat mana perubahan dia. Biasanya kalau orang ni sebelum ni tak fikir pasal agama, tiba-tiba dia nak balik pada agama, dia nak taubat, pastinya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian itulah yang membersihkan segala dosa yang dia buat sebelum ni, dan itulah yang akan menjadikan dia cekal dan tekal untuk menghadapi cubaan dan cabaran pada hari mendatang. Dan hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawasanya ada saja manusia yang sakit hati dengan kebenaran, walaupun tak ada kacau dia pun. Sepatutnya orang nak beriman, nak percaya siapa pun, apa dia peduli. Tapi raja ni tak puas hati selagi mana orang tak sembah dia. Kerana manusia ni memang ada yang suka cari pasal dengan kita walaupun kita tak kacau dia. Selagi mana kita buat benda baik, pasti ada orang yang akan tak puas hati. Yang mana mereka jiwa ada penyakit, mereka akan tak puas hati. Sedangkan kita buat benda baik, bukan kita buat benda jahat. Tapi inilah sunnatullah. Baik, dan hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, membuktikan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran, kerana Quran menurunkan ayat dalam surah Al-Buruj. Allah Ta'ala sebut qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh orang-orang yang dipaksa terjun ke dalam parit berapi. Yang mana kisah ni memang diketahui oleh orang-orang ahli kitab, tetapi disembunyikan. Tiba-tiba Quran keluarkan. Dan mereka terkejut macam mana Nabi Muhammad boleh tahu. Macam mana Nabi Muhammad SAW boleh tahu kisah ni? Sedangkan ia disimpan oleh orang-orang ahli kitab. Ini membuktikan bahawasanya Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah. Dan orang-orang syabab Muslim, orang-orang yang Muslim, yang muda-muda ni sepatutnya kena ambilkan hadis ni sebagai semangat, pengajaran dan motivasi untuk meneruskan misi sebagai pendakwah. Budak ni budak muda je. Budak ni hanya budak muda, tetapi kesannya pada masyarakat sangat-sangat besar. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita sambung pada kuliah yang akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz jelaskan antara bezanya kufur dan sesat? Adakah terkeluar sedangkan ia masih beribadah kepada Allah? Okey, terima kasih banyak Abang Buhari. Dia ada beza di antara sesat dan juga kafir. Sesat ini kufur, sesat, kafir. Kafir itu sesat, tetapi tak semua sesat itu kafir. Maksud dia ada set dan subset. Set adalah sesat, subset dia kafir. Kerana ada saja orang yang sesat tetapi tidak kafir. Tetapi orang yang kafir confirm sesat. Sebagai contoh, kita tengok dalam sejarah kita, dalam sejarah mazhab-mazhab kita ni, ada golongan-golongan yang bukan ahli sunnah. Macam golongan Syiah, macam golongan Qadariyah, macam golongan Mu'tazilah, macam golongan Murji'ah. Mereka ini sesat. Mereka ini secara umumnya sesat. Kenapa sesat? Kerana mereka percaya pada benda-benda yang tak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tetapi adakah mereka kafir? Sebahagian besar mereka tidak kafir. Kerana mereka masih dikira sebagai ahli kiblat. Masih mengucap. Tetapi oleh kerana mereka terlibat dalam akidah yang Nabi tak tunjuk, kita sesatkan mereka. Tetapi kalau mereka sampai percaya ataupun menolak kepada rukun iman, maka masa tu kita kata mereka kafir. Contoh Syiah umpamanya. Syiah ni walaupun dia mengaku dia Muslim, tapi kalau sampai satu tahap dia mengatakan Nabi Muhammad tu sepatutnya bukan Nabi, Ali yang patut jadi Nabi, maka dia kafir. Kerana dia telah menolak rukun iman, iaitu percaya Nabi Muhammad SAW
sebagai nabi yang terakhir. Ataupun apabila dia mengatakan pada Allah Azza wa Jal ada sifat bada'. Sebahagian daripada Syiah, bukan semua, sebahagian daripada Syiah dia kata Allah Ta'ala ni ada sifat bada'. Bada' ni ialah az-zuhur ba'dal khafa. Allah ni dia pada sebahagian mereka boleh ubah rancangan. Sedangkan kita ni ahli sunnah, kita kata Allah tak ubah rancangan kerana Allah Maha tahu. Kalau ubah rancangan ni mana Allah lemah lah. Kita yang ubah rancangan ni. Mula plan nak buat ni, tak idea, macam tak sesuai pula. Allah dia tak ada macam tu. Allah Maha tahu. Tapi sebahagian daripada Syiah, mereka menganggap Allah ni ada sifat tu. Sebahagian daripada mereka menganggap, mula-mula mereka kata Nabi lepas daripada imam yang terakhir akan keluar Imam Mahdi selama 6 hari. Lepas 6 hari tak keluar lagi. So dia kata Allah Ta'ala ubah perancangan, dia lambat lagi keluar. Sampai sekarang Imam Mahdi yang mereka tunggu tak keluar-keluar. Jadi sebab itu kalau mereka percaya kepada akidah ni, mereka terus menjadi kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Salam Ustaz, Allah Mahfuz sudah ditulis sebelum syurga dan dunia dicipta. Adakah ajal datang musibah boleh dilindungi? Oh, okey. Dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang ada pada ilmu Allah itu tidak berubah. Tetapi pada catatan malaikat boleh jadi ia berubah disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Contohnya macam ada hadis Nabi kata siapa yang nak panjang umur, kan, maka hendaklah dia menghubungkan hubungan silaturahim. Kan umur ni sepatutnya dah ditentukan. Mana boleh tambah? Maka dalam isu ni sebahagian ulama mengatakan maksud ditambah umur tu bukan tambah umur tetapi tambah berkat pada umur. Umur sama tapi berkat dia tambah. Iaitu dengan masa 40 tahun dia hidup, banyak benda sumbangan dia dapat. Dia boleh buat dalam hidup dia. Ada yang kata gitu. Ada juga yang kata tak. Yang dipanjangkan tu bukan pada catatan Allah. Tetapi pada catatan malaikat. Yang mana malaikat, Allah Ta'ala perintahkan dia. Allah Ta'ala kata, fulan ni, tahun ni dia mati. Tapi Allah tahu. Yang fulan ni pada waktu sekian akan menghubungkan silaturahim dan sebab tu Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia. Maka bila dihubungkan silaturahim, Allah terus kata pada malaikat, oleh kerana dia hubungkan silaturahim, kamu nampak kan dia hubungkan silaturahim, panjangkan umur dia. Tapi pada Allah, Allah tahu dah. Allah tahu dah yang memang dia akan hubungkan silaturahim. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan pun pada ilmu Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, jika mayat yang meninggal dunia dan telah dikubumikan, kalau keluarganya menangis, meraung, apa semua, adakah mayat itu diseksa? Okey. Baik. Dalam isu ni ada hadis Nabi SAW melihat orang yang menangis di kuburan. Sehingga Nabi SAW sebut pada hadis tu, Nabi kata, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Okey, sesungguhnya ya, mayat akan diseksa dengan tangisan ahli keluarganya kepadanya. Tapi hadis ni walaupun sahih telah dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah kata sahabat telah tersilap nukil. Sesungguhnya Aisyah kata innallaha yazidul kafir azaban bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya Allah menambah azab kepada orang kafir pada zaman tu. Allah menambah azab pada orang kafir kalau ahli keluarga dia menangis. Maksudnya bukan kerana Allah Ta'ala saja nak azab, tambah azab tanpa sebab, tetapi kerana orang kafir jahiliah zaman tu, sebelum mereka mati, mereka akan pesan kepada ahli keluarga supaya meratap kuat sikit. Jadi mereka bila meratap saja, dia meratap disebabkan wasiat yang dibuat oleh si mati. Maka si mati akan diseksa disebabkan dia yang berpesan dan dia yang suruh. Jadi kalau dia tak suruh apa-apa, dia tak pesan apa-apa, keluarga saja yang meratap, ahli keluarga yang memilih untuk meratap walaupun tanpa ada pesanan ataupun wasiat daripada orang yang meninggal dunia tu, maka dalam keadaan tu tidak adalah pertanggungjawaban kepada orang yang mati tu. Yang mana dalam isu ni kita kena ingat satu benda, iaitu ayat Quran Allah Ta'ala kata wala taziru
waziratun wizra ukhra. Tidak, orang yang berdosa dia tidak menanggung dosa orang lain. Baik. Kemudian ni ada soalan ni. Waalaikumsalam. Boleh tanya ataupun ni tak? Nak baca dulu. Boleh. Ini pasal yang tadi Ustaz cakap pasal apa, yang Pak Haji tu kematian isteri tu. Yeah. Itu kalau dia tunggu minta, janji dia minta tunggu rumput tumbuh tu masih lumayan Ustaz. Kalau isteri minta sampai pokok tumbuh, kena berbuah lagi. Kalau macam mana janji dia tu macam mana Ustaz? Kalau janji dia kena pegang janji tu ataupun dia boleh batalkan? Sebenarnya dia ada pilihan lah. Dia ada pilihan kerana janji, dalam isu janji ni, kalau janji tu bila kita tak tepati, sebenarnya orang mukmin sepatutnya memegang pada janji dia, itu yang afdal. Tetapi kalau janji yang kalau kita tak tepati tidak memberikan mudarat kepada orang yang dijanji, maka janji tu dia sunat saja untuk kita tunaikan. Contoh kita kata kat isteri kita, kita kata insya-Allah esok dapat bonus, abang bawa pergi makan dekat luar, yang tempat mahal sikit lah kan. Tapi tiba-tiba esok tak boleh, kita kata tak boleh lah, sibuk lah. Dosa tak? Sebab kita dah janji. Dalam isu ni kalau kita tak tunaikan, isteri tak mudarat apa pun. Maka dalam isu ni majoriti ulama kata sunat untuk kita tunaikan. Kalau tak tunaikan tak dosa lah. Tapi janji yang wajib untuk ditunaikan ni, kalau kita janji dan orang yang kita janjikan tu akan terima mudarat kalau kita tak tunaikan janji. Yang ni wajib. Yang ni wajib untuk kita tunaikan. Jadi kalau dia dah janji tadi, kalau dia rasa dia tak mampu, dia tak apalah. Dia bolehlah untuk buat benda yang lain, kerana janji sahaja, janji itu tidak memberi mudarat pun kepada isteri dia. Wallahualam. Baik. Ni pendapat majoriti ulama lah. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita makan sembelihan orang Syiah yang sudah dikatakan kafir tadi? Kalau dah sampai kepada tahap kafir, mereka, kalaulah ke tahap mereka ni percaya kepada Quran tak sempurna, semua sahabat menjadi kafir kecuali sebahagian saja, Abu Bakar kafir, Aisyah kafir dan seumpamanya, mereka pula menganggap bahawasanya imam-imam mereka ini mengetahui benda-benda gaib. Ini semua telah menjadikan mereka terkeluar daripada Islam, maka sembelihan dia tak halal untuk kita makan. Tapi Ustaz, kita tak tahu. Dia orang kata dia orang Syiah dan dia orang kata dia orang beriman, kan? Kalau kita tak tahu, eloknya kita elakkan. Eloknya kita elakkan kerana jangan cari masalah lah. Takut-takut mereka menyembunyikan daripada kita akidah sebenar mereka. Kerana Syiah ni dia ada satu sifat, taqiyah, sifat berbohong. Okey? Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Dah maghrib dari Malaysia ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Jafni yang menguruskan kuliah ni. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz.